أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Musi, Tuan Bilal dan seluruh jata kuasa surau Al-Ikhlas Al-Ikhwan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Saya dengan penuh kesyukuran dapat bersama dengan para jemaah pada malam ini, dan saya diminta oleh Rustia untuk menyentuh satu tajuk yang barangkali jarang dibincangkan, iaitu projek Diyarna Yahudi di Semenanjung Arab. Diyarna ialah daripada perkataan Arab Diyaruna, kampung kita. Dan kalau kita lihat bahasa Yahudi dengan bahasa Arab sangat-sangat rapat. Umpamanya dalam bahasa Arab disebut assalam, salam. Dalam bahasa Yahudi disebut shalom. Kalau kita faham bahasa Arab, bahasa Yahudi sangat dekat. Dan orang Yahudi juga boleh memahami bahasa Arab, sebab bahasa Arab dengan bahasa Yahudi ataupun bahasa Ibrani ini sangat-sangat rapat. Bahasa yang digunakan oleh Nabi SAW ialah bahasa yang hampir dengan bahasa Arab. Dan mari kita lihat apakah maksud daripada Diyarna di Semenanjung Arab, dan kita mulakan dengan surah Al-Hashr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzi akhrajal ladzina kafaru min ahli kitabi min diyarihim bi al-hashr. Ma zanantum an yakhruju wa zannu annahum mani'atuhum khusuhum min Allah. Fa'atallahu min haitsu lam yahtasibu. Wa qad fi qulubihim ra'b yukhrujuna nabiyatahum bi aydihim wa aydil mu'minina ta'biru yalil absar. Surah An-Nasr. Dan dialah Allah yang mengeluarkan orang kafir daripada ahli kitab, daripada rumah mereka. Ini kata yang mereka ambil, diyarihim, ini mereka ambil diyarna. Dan dialah Allah yang keluarkan orang kafir daripada ahli kitab min diyarihim. Daripada kata diyarihim inilah mereka ambil sebagai projek Diyarna, mereka sebut li al-Hashr, dalam pengusiran yang pertama. Ma zanantum an yakhruju, dan mereka tidak sangka mereka akan keluar. Wa zannu annahum manhum khusuluhum min Allah wa atamullah min haitsu la yahtazibu. Mereka membina kota yang kuat, mereka sangka bahawa kota mereka dapat melindungi mereka, tetapi Allah datangkan daripada mereka yang tempat yang mereka tidak sangka. Dan akhirnya umat Islam menguasai mereka. Yukhribu nabiyatahum bi'adihim, dan mereka oleh kerana Islam telah menguasai mereka, mereka runtuh rumah mereka sendiri supaya Rasulullah dan para sahabat tidak dapat mengambil faedah daripada rumah mereka. Wa'idil mu'minin, dan orang mukmin juga merubuhkan mereka dalam peperangan dengan Bani Nadir. Ayat ini keluar peperangan Rasulullah dengan Bani Nadir. Fa'tabiru ya ulil absar, marilah ambil iktibar bagi mereka yang mempunyai mata hati yang dalam. Ini peristiwa peperangan Rasulullah dengan Bani Nadir. Bani Nadir ialah satu kaum Yahudi yang tinggal di Madinah. Mereka tinggal lebih awal daripada Rasulullah. Ketika Rasulullah sampai di Madinah, mereka sudah berada di sana. Dan kita lihat, inilah peta ketika zaman Rasulullah. Ketika Rasulullah berhijrah daripada Mekah ke Madinah, dan kita berarti bahawa di Madinah sebahagian besar ialah orang Yahudi. Daripada tiga kaum yang besar, pertama ialah Bani Nadir yang kita sebutkan tadi, yang Allah turunkan ayat Quran tadi. Bani Qainuqa, kaum yang melakukan penipuan dalam perniagaan. Kemudian kaum Bani Quraisyah yang duduk di belakang, di tepi Masjid Nabawi. Tempat mereka masih dapat kita kenal pasti sekarang. Bani Quraisyah, Bani Qainuqa, Bani Nadir ialah kaum Yahudi. Macam mana mereka berada di Madinah? Sebab mereka menunggu Rasul yang bakal diutuskan Allah ke Yasrib. Mereka membaca kitab mereka, dan Rasul terakhir akan diutus oleh Allah ke Madinah. Lalu mereka berkumpul di Madinah untuk menyambut Nabi yang dimasukkan dalam kitab Taurat. Tapi apabila Rasulullah sampai ke Madinah, mereka dapati bahawa Rasulullah bukan daripada bangsa mereka, bukan daripada bangsa Bani Israel. Lalu mereka menjadi orang yang pertama menentang Rasulullah, sebab Rasulullah diutuskan daripada bangsa Quraisy. Dan sekarang mereka klaim bahawa Madinah lah bumi mereka. Mereka klaim Madinah ialah bumi mereka. Benar.
Tetapi dalam satu peristiwa Rasulullah telah halau mereka keluar. Kita lihat sejarah apa yang berlaku ketika zaman bagi Rasulullah SAW. Selain daripada kaum Yahudi, terdapatlah kaum Aus, Khazraj dan kaum-kaum lain. Di sini Rasulullah telah melaksanakan hukum Islam dalam Sahifah Madinah, menegakkan negara Islam pertama. Ketika umat Islam kaum yang minoriti, yang majoriti ialah kaum Yahudi, kaum-kaum Arab yang kecil-kecil tetapi mereka bukan Islam. Yang Islam ialah kaum Muhajirin dan Ansar. Ketika zaman Islam minoriti inilah Rasulullah melaksanakan negara Islam. Hari ini kita berhujah kita tidak dapat laksanakan negara Islam sebab kita masyarakat majmuk. Sedangkan Rasulullah lebih majmuk daripada negara kita. Ketika Rasulullah menegakkan negara Islam, di sana sekurang-kurangnya ada 30 kaum. Di Malaysia, di semenanjung kita hanya ada 3 kaum saja. Tetapi ketika Rasulullah 30 kaum lebih, dan disatukan dengan satu kalimah di bawah negara Islam yang adil. Kita lihat peperangan Rasulullah di Madinah sebagai satu latar belakang kepada jurnal ini. Setiap tahun, hampir setiap tahun Rasulullah bertemu dengan Quraisy ataupun kaum Yahudi dan kaum musyrikin dalam peperangan Ahzab. Seluruh kaum ini bergabung untuk menentang Islam. Dan kita dapat bandingkan dengan apa yang berlaku di Palestin sekarang. Seluruh bukan Islam bergabung untuk menentang Palestin, dan itu berlaku ketika peperangan Ahzab yang berlaku pada tahun ke-5 Hijriah. Dan saya nak fokus di sini ialah peperangan Rasulullah dengan kaum Yahudi. Di dalam peperangan Khandaq juga kita lihat kaum Yahudi yang bernama Bani Qurayzah yang mengadakan kesepakatan Rasulullah, perjanjian Rasulullah dalam Sahifah Madinah telah belok. Qurayzah telah berpihak kepada Quraisy dan menentang Rasulullah, dan akhirnya Bani Qurayzah diperangi Rasulullah selepas perang Ahzab. Mereka dibunuh dan hilanglah satu kaum di Madinah daripada kaum Yahudi, yaitu Bani Qurayzah. Dan inilah yang mereka diketuai oleh Henry Kissinger, bekas Menteri Luar Amerika, mendakwa bahawa Madinah adalah bumi kami. Sebab moyang kami Bani Qurayzah tinggal di Madinah. Mereka sekarang klaim Madinah bumi mereka. Mereka pernah tinggal di Madinah, mereka kata Madinah adalah bumi mereka. Kita tengok apakah yang mereka lakukan. Kemudian dalam tahun yang ke-7 Rasulullah berperang dengan kaum Khaybar, ialah satu kaum Yahudi yang sangat perkasa, dikalahkan. Begitu juga Rasulullah berperang dengan kaum An-Nadir dalam tahun ke-4 Hijrah. Dalam peperangan Ahzab, Rasulullah perangi kaum Qurayzah, kaum Yahudi. Dalam tahun ke-4 Hijrah, Rasulullah perangi kaum Nadir yang menentang Rasulullah dan melakukan konspirasi untuk membunuh Rasulullah. Dan akhir sekali kemenangan Fathul Mekah berlaku pada tahun 8 Hijriah, dan Rasulullah menghalau seluruh orang Yahudi keluar dari Madinah. Inilah peperangan kaum Nadir yang berlaku pada tempat Hijrah. Dan sekarang mereka mengatakan tempat kaum Nadir itu tempat harus diserah pada kami. Sebagaimana Palestin harus diserah pada kami, sebab di situ pernah Nabi Daud ialah Nabi kami, Nabi Sulaiman adalah Nabi kami, Nabi Musa adalah Nabi kami, dan mereka pernah berada di situ, maka harus diserah pada kami. Peperangan yang berlaku disebabkan dakwaan yang sama seperti yang mereka dakwakan. Mereka pernah berada di Madinah. Mereka berada di mana? Benar, tuan-tuan. Bahkan orang Yahudi duduk di seluruh semenanjung Arab, dan sekarang mereka sebut bahawa semenanjung Arab itulah bumi kami yang kami akan ambil sebelum tahun yang mereka telah tetapkan. Dan semenanjung Arab tidak akan tenang, sebab mereka mendakwa seluruh semenanjung Arab bumi mereka. Madinah adalah bumi mereka, dan selepas Palestin Madinah harus diambil. Tuan-tuan yang hormati, Allah berfirman, a'udzu minasyaitonir rajim, ma qatatum min liyatin aw zarmuha qamatan a'buska fabidillah wal zal fasiqin. Ini yang Allah turunkan berkaitan dengan peperangan Bani Nadir. Rasulullah telah mengepung Bani Nadir, maka para sahabat mengatakan, apakah kita boleh memotong pokok tamar yang mereka tanam? Dan Allah mengatakan sama ada kita potong atau kamu potong atau tidak, maka yang pentinglah inilah semua berlaku dengan kehendak Allah, dan itulah Allah ingin menghinakan orang yang fasik. Mereka tanam pokok kurma yang banyak, tuan-tuan. Sebahagian pokok kurma yang kita lihat di Madinah adalah sebahagian kebun orang Yahudi, tetapi telah bertukar tangan kepada orang Islam. Dan kita lihat detik-detik yang cukup mencabar dalam peperangan Ahzab.
seluruh Yahudi yang asalnya berpihak pada Rasulullah telah belok pada Rasulullah. Dalam peperangan Uhud dan peperangan Ahzab juga demikian. Dan akhirnya Rasulullah telah hukum bunuh seluruh lelaki, perempuan yang wanita ditawan. Salah seorang daripada isteri baginda Rasulullah SAW ialah daripada tawanan daripada kaum Bani Quraisyah, yaitu Safiyah. Safiyah lah adalah umum ini yang dikawini Rasulullah daripada tawanan kaum Bani Quraisyah. Dan lelaki dibunuh seluruhnya, maka hilanglah satu kaum. Kaum Nadir dihalau keluar dari Madinah. Akhir sekali ialah kaum Qanuqa juga dihalau Rasulullah Madinah bersih pada Yahudi. Tahun yang terakhir Rasulullah peperangi kaum Khaybar, yang akhirnya seluruh Yahudi telah tewas dan mereka dikeluarkan sepenuhnya dari Madinah. Dan ini tempat yang mereka dapat kita saksi lagi. Ini tempat di selatan Madinah. Gambar ini diambil beberapa tahun lepas, berkali sekarang telah dibangunkan tempat kaum Bani Quraisyah di selatan Masjid Nabawi. Kalau kita Masjid Nabawi ke selatan Masjid Nabawi, ini kawasan Quraisyah yang mereka klaim ini bumi mereka, dan kebun-kebun tamar yang mereka tanam itu kebun mereka. Itulah dakwah mereka sekarang, sebab mereka telah kuat, didukung oleh Amerika, didukung oleh negara Eropah. Mereka sekarang klaim Madinah bumi mereka. Dan inilah sebahagian dari tanda bumi. Di sinilah katanya Rasulullah pancung seluruh tentera Quraisyah yang belok dalam perjuangan dalam peperangan Ahzab. Dan ini ialah kota Khaybar. Kota Khaybar ini yang Allah nyatakan, walaupun mereka mempunyai kota yang besar, teguh, mereka sangka kota mereka dapat melindungi mereka, tetapi Allah datang daripada tempat yang mereka tidak sangka. Mereka kalah dan kota mereka masih ada lagi. Kota mereka dijaga oleh kerajaan Saudi sekarang menjadi tempat wisata, tempat pelancongan, dan tempat-tempat yang ada kaitan dengan Rasulullah. Para sahabat dihapuskan seluruhnya di Mekah. Rumah Sayyidina Hamzah diruntuhkan. Bahkan rumah tempat kelahiran Rasulullah ditukar menjadi perpustakaan sekarang, tetapi mereka menjaga kesan-kesan Yahudi di Madinah. Kesan-kesan Yahudi masih dijaga dengan inteks, tetapi kesan-kesan Islam mereka hapuskan dengan alasan supaya tidak ada khurafat. Tetapi mereka menjaga kota Khaybar dengan baik sampai sekarang. Sekarang mereka baik boleh, dan di sinilah orang Yahudi melawat setiap tahun. Sebab Madinah telah dibuka pada Yahudi sekarang. Mulai beberapa tahun lepas, Madinah telah dibuka kepada orang Yahudi, dan mereka datang kembali pada kaum tempat nenek moyang mereka di sekeliling Khaybar ini, tuan-tuan. Tanahnya subur, pohon tamak tuan lihat di sini. Sekarang pun pohon tamak yang banyak. Dan mereka mendakwa ini bumi kami. Maksudnya Diyaruna itu maksudnya mereka dakwa bukan saja Madinah, seluruh semenanjung Arab ialah bumi kami, termasuklah Palestin. Dan selagi dakwaan ini mereka tidak tunaikan di semenanjung Arab, tidak akan tenang. Tuan-tuan, Rasulullah halau mereka seluruhnya. 3 kaum besar, Qanuqa, Nadir, Quraisyah telah hapus. Khaybar mereka berkumpul di England, berkumpul di Poland, berkumpul di Amerika, dan sekarang mereka berkumpul di Amerika ialah kaum Bani Qanuqa. Henry Kissinger itu bangsa Qanuqa yang memerangi Rasulullah, dan mereka dendam dengan Rasulullah sampai sekarang. Mereka tidak pernah padam, mereka dendam dengan Islam, maksudnya dendam dengan Islam, sebab Rasulullah halau mereka keluar daripada Madinah. Dan itulah yang latar belakang kepada projek Diyaruna yang mereka saksi sekarang. Mereka dihalau, dan ketika kerajaan Osmaniyah mereka dipungut oleh Osmaniyah. Osmaniyah berikan tempat-tempat tertentu kepada mereka, termasuk dari Syam, termasuklah di sekeliling Masjid Al-Aqsa. Kerajaan Osmaniyah dengan rahmatnya memberikan mereka tinggal di situ, aman, tentram. Bahkan di Turki sendiri, di satu kawasan itu diberikan perkampungan orang Yahudi, tetapi akhirnya bangsa inilah yang menjatuhkan kerajaan Islam terakhir. Dan mereka tak pernah ada negara. Mereka telah dihalau di mana saja mereka pergi, sebab mereka ke mana saja mereka pergi, mereka akan konspirasi untuk menjatuhkan kerajaan di situ. Dan akhirnya mereka telah rasuah negara mereka. Keluarga yang kaya daripada Yahudi ini namanya keluarga Rothschild. Mereka rasuah kerajaan British, mereka rasuah kerajaan Perancis, mereka rasuah kerajaan
Amerika, akhirnya mereka jadi tuan kepada seluruh negara Eropah. Dan itulah permainan yang dilakukan mereka. Ketika British menjajah kita, ketika British menjajah dunia, tuan-tuan, coba kita tengok British sebesar Sabah Sarawak, dia menjajah 1/3 dunia. Kawasan yang merah ini dijajah oleh British, dan British ini dibiayai oleh Yahudi. Mereka menjajah Australia, menjajah Kanada, menjajah negara kita, menjajah Afrika. Uang datang dari Yahudi, dan kita juga dijajah oleh Yahudi. Dalam sejarah negara kita dijajah oleh British. British kata kamu dijajah oleh Yahudi. Itu sebab kamu bercuti hari Sabtu sekarang. Hari Sabtu itu orang Yahudi pergi sinagog. Hari Ahad orang Kristian pergi gereja, dan kamu bercuti sampai hari ini sebab mengambil sebenar Yahudi. Kamu sangka yang jajah kamu ialah orang British, rupa-rupanya Yahudi. Sehingga yang membunuh umat Islam di Palestin ialah ketua Yahudi. Pegawai-pegawai tinggi British di Melaya semuanya Yahudi kebanyakannya. Sampai hari ini kerajaan kita tak pernah sedar bahawa yang menjajah kita adalah Yahudi. Ketika Yahudi menjajah dunia, mereka menggunakan kerajaan British untuk menyebarkan satu pahaman, satu kesatuan yang sulit yang mereka sebut sebagai Al-Masoniyah dalam bahasa Arab, dan dalam bahasa mereka sebut Freemason. Inilah keluarga yang sangat jahat, keluarga daripada Bani Konokor, namanya Ali Rothschild. Mereka telah memberi rasuah kepada setiap negara. Mereka beri rasuah kepada England, Perancis, Itali, Jerman, dan Austria. Kerajaan ini telah dibiayai oleh Yahudi. Ketika British datang menjajah kita, uang yang digunakan oleh British adalah uang Yahudi, dan Melaya ialah untuk Yahudi. Getah kita, timah kita, besi kita dibalik untuk Yahudi. Kita tak tahu sampai sekarang. Dan keluarga inilah yang kuasai dunia sekarang. IMF, Bank Negara, dipunyai oleh keluarga ini. Keluarga ini telah menawan dunia sebab 3-4 buah negara dunia besar ditawan oleh negara ini. Yang negara yang sebut tadi, England, Perancis, Itali, Jerman, dan Austria. Ketika mereka berada di kejayaan keagungan penjajahan British, mereka perkenalkan apa yang disebut sebagai Freemason. Freemason ialah satu pakatan yang sangat rahsia, berlapis-lapis, dan hampir seluruh bangsawan kita terlibat dengan Freemason. Hampir. Di Babina ada pejabat mereka, di Perak mereka ada, di Johor ada, di Melaka ada. Dan inilah Masonin yang ditubuhkan oleh Yahudi melalui British. Tujuanlah untuk membentuk negara yang mereka, sebab mereka tidak punya negara. England tidak rela untuk mereka menjadikan England sebagai negara asal mereka. Mereka cuba mengadakan Rusia tidak membenarkan mereka untuk membentuk negara mereka. Akhirnya mereka bersetuju yang mereka ingin bentuk negara mereka adalah Palestin, dan Palestin 5 mihnah yang besar. Dan apa yang mereka lakukan? Kumpulan ini mempunyai matlamat untuk tujuan Yahudi. Lapisan yang terakhir ialah kami ialah untuk kebajikan. Kepada bangsawan kita, mereka katakan marilah kita bersama-sama untuk tujuan kebajikan. Mereka tidak sebut tujuan sebenarnya untuk menjatuhkan Islam dan untuk menjatuhkan Utsmaniyah dan untuk membentuk negara pertama Israel, tetapi mereka tidak tahu di manakah tempat yang mereka ingin bentuk. Dan pusaka ini sangat dominan. Kemudian muncul ketua mereka pada akhir-akhir pada tahun kurunnya ke-19, muncul seorang tokoh mereka yang mereka agung sampai ini, yaitu Theodor Herzl, yang berusaha untuk menjatuhkan kerajaan Utsmaniyah melalui Freemason. Maka bangsawan khalifah kita telah dimasuki oleh pahaman Freemason, dan mereka lah yang menjatuhkan kerajaan Islam terakhir. Apabila jatuh ke Islam terakhir, mereka ada ruang untuk membina negara mereka yang mereka sebut Diaruna. Dan kita lihat mereka jadikan sapaan ini sebagai Zionis. Zionis diambil daripada bukit Zion di Yerusalem. Kita lihat peta Yerusalem. Ini peta Yerusalem. Bukit Zion ialah sebagai satu simbol orang Yahudi. Dekat dengan bukit Zion ini ada bukit namanya Bukit Scopus. Scopus ini bagi pensyarah di Malaysia ini telah ditawan oleh Yahudi.
Sebab setiap pensyarah mesti menulis dalam Scopus. Scopus ialah yang dicipta oleh Yahudi. Setiap pensyarah yang tidak menulis dalam Scopus tak akan mungkin dapat profesor, tak mungkin. Mesti tulis dalam jurnal yang diiktiraf oleh Yahudi dan yang dimaksud Scopus. Scopus ialah perjuangan Yahudi melalui Freemason dan sekarang sudah menjadi perkara yang biasa. Setiap pensyarah kita mesti menulis dalam Scopus. Tak tulis Scopus, duduk situlah, tak akan jadi profesor sampai bila-bila. Dan mereka telah kuasai seluruhnya. Dan Jerusalem inilah menjadi asas pada perjuangan mereka. Mereka telah kena pasti bahawa bumi Diaruna mesti ditubuhkan di bumi Palestin. Kita lihat Madinah dulu, tuan-tuan. Akhirnya State of Israel disebut dengan keluarga Rothschild, maka Palestin telah dijual dan dibeli rasuah kepada kerajaan British. Kerajaan British telah menerima rasuah daripada keluarga Rothschild, maka Palestin dijual kepada keluarga Rothschild. Oleh sebab itu mereka ingin halau keluar semua orang Palestin sebab bumi ini telah dijual pada tahun 1916. Pada tahun 1916 Palestin telah selesai dijual. Bagi Yahudi, Palestin tidak hak untuk tinggal di bumi yang mereka telah punyai seluruhnya. Inilah konflik yang sedang berlaku sekarang, tuan-tuan. Mereka mengatakan Diaruna ialah bumi ini. Bumi yang dilekungi dengan ular besar ini ialah bumi kami. Bumi kami bermula daripada Sungai Nil sampai kepada Sungai Euphrates. Sebab di Sungai Nil Nabi Musa pernah tinggal di situ. Itu kan bumi kami. Di mana kan bumi kami? Nabi kami diutuskan di situ bumi kami. Di Jerusalem, di situ Nabi kami yang bernama Nabi Daud AS, Nabi Sulaiman AS, Nabi Ilyas, Nabi Harun, semuanya Nabi kami. Di mana Nabi ini ada, maka itu bumi kami. Adapun Nabi Ibrahim ialah moyang kami, kata orang Yahudi. Maka tempat Nabi Ibrahim dilahirkan ialah di Iraq. Maka daripada Sungai Euphrates sampai Sungai Nil ialah bumi kami. Yang paling penting ialah Madinah. Madinah ini bumi kami. Dan Jerusalem akan dijadikan pusat pemerintahan Bani kami. Walaupun kami belum dapat seluruhnya, tetapi kami telah kuasai. Dari segi prinsip, kami telah kuasai seluruh kawasan ini. Dan sekarang kami ingin menghalau seluruh orang Palestin keluar sebab bumi ini kami telah beli. Itu nasib kita, tuan. Dan ini bendera mereka. Biru di atas ialah Sungai Nil. Biru di bawah ialah Sungai Furat. David ataupun mereka sebut David Star ataupun Star David. Ini mereka sebut simbol kerajaan Nabi Daud AS. Nabi Daud AS Allah kurniakan satu kerajaan yang besar. Nabi yang menjadi raja ialah Nabi Daud AS. Dan anandanya Nabi Sulaiman Allah anugerahkan satu kerajaan yang sangat besar yang membina Masjid Al-Aqsa kemudiannya. Dan mereka klaim Masjid Al-Aqsa itulah bumi kami sebab Nabi kami yang membinanya. Kalau kita lihat daripada segi mereka, umat Islam tak ada hak sedikit pun ke atas bumi yang mereka sedang berperang sekarang, iaitu Palestin. Dan tuan-tuan, satu daripada persatuan mereka yang namanya Satuan Jewish Communities. Dalam bahasa Inggrisnya, dalam bahasa Arabnya Rabitah Mujtami'at Al-Hudiyah Al-Khalijiyah. Mereka mengatakan bahawa kami akan usaha untuk mendapatkan bumi ini. Kami ingin dapatkan bumi ini yang kami panggil Greater Israel. Israel Agung ialah bumi ini. Dan kami akan isytiharkan inilah bumi yang Allah janji kepada kami. Jangan siapa kacau. Madinah bumi kami. Mekah mereka tak masukkan. Madinah sampai ke Iraq, sampai ke Syria, Lebanon, semuanya mereka klaim bumi yang mereka sebut sebagai Greater Israel. Dan peta mereka menggambarkan di antara dua sungai. Dua sungai biru ini ialah kawasan kerajaan David mereka sebut. Dalam konteks ini, akhbar di Israel mendakwa bahawa semenanjung Arab itu, Saudi Arabia khususnya adalah bumi Yahudi. Oleh sebab itu mereka ingin klaim bahawa seluruh kawasan yang mereka pernah tinggal ialah bumi kami. Tengok kembali peta Madinah. Kami boleh tunjukkan kata Yahudi semua kawasan ini kami yang punya. Pun tamar yang banyak sampai sekarang itu kami yang tanam.
Mereka klaim demikian. 1400 tahun pas kami yang mulakan tanam pokok tamak. Sebahagian dakwah mereka betul. Tetapi mereka telah dikalahkan oleh Rasulullah SAW. Mereka dihalau, maka selesailah, tidak ada lagi negara mereka. Sebagaimana China asalnya diperintah oleh negara Mongolia ketika nama Yuan. Apakah Mongolia boleh klaim China sebagai negara mereka? Hanya bersandar pada sejarah? Boleh tak kita lihat sebelum mereka ditinggal diambil oleh orang putih kulit putih, mereka lah bumi orang Red Indian. Di atas sejarah yang sama, boleh tak Red Indian klaim bahawa Amerika bumi kami? Tetapi mereka mengatakan kerana kami pernah tinggal di Madinah, maka Madinah bumi kami. Mereka samsin dunia. Walaupun kita lihat Vietnam adalah bumi kita. Vietnam satu masa dulu namanya Champa. Kalaulah menggunakan logik mereka bahawa Palestin adalah bumi mereka, di atas sebab mereka pernah tinggal di situ, maka lebih aula Filipina disiap pada kita, ataupun Vietnam disiap pada kita. Sebab Vietnam itulah Champa. Itulah tuan mereka berhujah dengan hujah yang tempel. Diarna, sekarang mereka sudah ada satu kesatuan besar, walaupun dia tidak bersifat kerajaan, tetapi dia bersifat NGO. Mereka mengatakan bahawa our homes, Diarna ialah sebagaimana ayat Quran sebut tadi. Kamu dihalau daripada kampung kamu. Kampung itu kami. Dan kami ingin mendapat kembali bumi kami. Dan ini polisi dia, masih muda lagi. Nama Johnson, government ini sangat terkenal dalam projek Diarna. Dia berunding dengan setiap negara yang dia tebak. Negara Arab memberikan dia untuk buat peta, bagi peta. Kamu tunjuk di mana kamu tinggal dulu. Dia buat peta. Dia kata kami buat peta ini peta. Peta ini 3D tuan. Mereka buat 3D, bukan main-main. Kami tunjuk setiap tempat yang nenek kami ada di situ. Dan kami ingin kembali ke situ. Negara ini harus serah pada kami. Mereka kuat tuan. Negara Arab semuanya tunduk kepada mereka. Lebih lagi Saudi. Dan kami akan peta dengan sepenuhnya dan kami akan bawa ke bahasa satu. Bahasa satu mereka yang punya tuan. Kami akan bawa kes ini ke bahasa satu. Dan paling penting, Khaybar perlu diserah pada kami. Khaybar, Madinah harus dikeluarkan kami. Sebab kota kami masih ada utuh di situ. Saudi menjaga dengan baik untuk dijadikan tempat kenangan orang Yahudi. Kenapa Saudi sangat rapat dengan Yahudi tuan? Kita lihat sejarah mereka. Sebab negara Saudi Arabia ini ditubuhkan oleh British, Perancis dan Yahudi. Itu sebabnya. Dalam konteks ini, mereka mengatakan kebun tamak di Madinah kami yang tanam. Kami yang tanam 1400 tahun pas. Mereka tunjuk kawasan kebun yang masih ada di Madinah ini, sebahagiannya sudah dijadikan bangunan, tapi sebahagian besar yang masih ada itu kami yang punya. Dan kami buat peta, walaupun kamu yang punya, tapi kami yang tanam dulu. Dalam konteks ini, bukan saja di Madinah, tapi di Yaman, semua bumi kami. Di Sana'a itu ialah bumi kami, betul tuan. Dalam surah Al-Hudud, Ashabul Hudud dalam Al-Quran menceritakan, disitulah pemerintahan Raja Yahudi. Raja yang membakar orang beriman itulah Raja Yahudi. Mereka klaim seluruh Yaman itulah bumi mereka. Walaupun mereka tidak masukkan dalam peta induk tadi. Mereka baru sedar bumi Yaman adalah bumi mereka. Mereka nak trace semuanya. Dan inilah projek Diarna. Sebenarnya Diaruna. Dan mereka telah kena pasti. Tempat-tempat yang mereka telah ini ialah tempat yang paling utama namun lebih kecil. Dan itulah tempat-tempat yang mereka telah kena pasti, termasuklah di antara Sungai Nil dan Sungai Furat. Mereka terlengkap, bahkan di Parsi, di Iran sekarang pun bumi kami. Betul. Di situ pun bumi Yahudi satu masa dulu. Dan Dajjal akan bersama dengan Yahudi daripada Iran yang akan datang akhir zaman. Dalam konteks ini, mereka malu-malu mata kepada Saudi sebab mereka berkawan rapat. Mereka tak tulis Madinah di dalam negara mereka. Mereka tak masuk Madinah. Asalnya ada Madinah, jelas. Sekarang mereka buat-buat malu-malu mata. Inilah bumi kami di antara Furat dan Nil. Seluruh di antara ini bumi kami. Jangan siapa larang. Ini bumi kami. Lebih dahsyat ialah Jerusalem sebab itulah pusat pemerintahan negara kami. Dan tuan-tuan yang semati, Arab mengadakan normalisasi dengan Yahudi. Normalisasi ini maksudnya dalam bahasa mudah adalah iktiraf. Dan antara negara Arab yang paling rapat dengan
Yahudi Israel maksud saya ialah UAE, negara Emirat Arab Bersatu, yang sangat setia, yang sekarang mereka membina bandar Dubai yang sangat perkasa dengan teknologi Yahudi, dan mereka sangat tertarik, sangat terkena budi kepada Yahudi, dan mereka lah antara negara pertama yang beriktiraf Israel. Hari ini ketika peperangan berlaku antara Palestin dengan Israel, yang menyokong Israel ialah Amerika Bersatu. Dia awal lagi mengatakan kami hidup mati kami bersama Israel. Subhanallah. Dalam konteks ini tuan-tuan, Madinah, kota Madinah, sebelah tuan-tuan yang pergi Madinah, cuba lihat 8 km daripada Masjid Nabawi ada sebuah kota besar dibina untuk Yahudi. Kota ini namanya kota Al-Ain wal Iqtisadiyah, dasar saya. Duduk di Masjid Nabawi, kita nampak ujung sana masjid kota baru yang sedang dibina, tujuanlah untuk kepentingan orang Yahudi. Dan inilah Datuk Bandar Madinah. Datuk Bandar Madinah rahaba bil yahud bil Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da manhum min duhuliha li waqt tawilih wa rahaba ba'da assalamu alaikum warahmatullah. Tuan-tuan, kalau pergi Masjid Madinah, kalau pergi kita umrah melawat Masjid Nabawi, kalau dengar Shalom Alaikum, jangan jawab, itu orang Yahudi. Orang Yahudi berkeliaran dalam Masjid Madinah sekarang. Tuan tak tahu, seolah kota Madinah lah kota mereka. Dan Datuk Bandar memberikan ruang untuk siapa saja membeli rumah di kawasan kota yang dibuat 8 km daripada Masjid Nabawi. Siapa yang ada wang, orang Malaysia boleh beli, orang Islam boleh beli, orang bukan Islam pun boleh beli. Dan yang banyak membeli adalah orang Yahudi, sebab sebagai tapak mereka untuk kembali ke Madinah. Dan tuan-tuan dengar Shalom Alaikum maksudnya Yahudi. Dan pada mula kalau kita pergi ke Madinah, kita akan temui satu tanda jalan ini, lil muslimin faqat, untuk masuk ke Masjid Nabawi hanya untuk muslimin. Kemudian untuk orang muslimin melincur ke Taif, sekarang dipadamkan. Maksudnya orang Yahudi boleh masuk dalam projek Diaruna. Hubungan Saudi dengan Yahudi sangat rapat, sehingga sejak zaman Raja Zainuddin Az-Zanki, Nuruddin Az-Zanki telah mengharamkan orang berislam masuk Madinah, sebab ada peristiwa mereka masuk Madinah untuk menggali jasad Rasulullah. Dan oleh sebab itu, sejak itulah umat Islam, orang berislam bukan Islam tidak dibenarkan masuk Madinah. Telah dilonggarkan 2 tahun lepas, 3 tahun lepas. Ketika kita Covid, Saudi telah membenarkan Yahudi masuk ke Madinah, walaupun Mekah belum dibenarkan. Dan tanda yang asalnya lil muslimin faqat telah dipadamkan. Tuan-tuan pergi tengok tak ada lagi. 3 tahun lepas tidak ada lagi, dan Madinah boleh sampai dia masuk. Mekah masih tidak benar. Tuan-tuan semati, kata Al Jazeera, sepatutnya Arab Saudi ini dikembalikan kepada orang Yahudi sebab bumi mereka. Walaupun Al Jazeera ini bukan bersama kita. Jangan dengar berita Al Jazeera. Al Jazeera bukan bersama kita. Al Jazeera mengatakan bahawa harus Yahudi kembali semua ke Saudi. Kita satu saudara. Dan inilah yang menyebabkan kontroversi. Berita banyak tidak sampai ke Malaysia, sebab Malaysia hanyalah rujuk berita CNN. Kita hanya rujuk berita dalam bahasa Inggeris, dan kita orang Islam jarang yang baca berita Arab. Dalam peperangan antara Palestin dengan Yahudi, Israel jangan baca berita bahasa Inggeris, kena tipu. Sebab seluruh sumber berita daripada bahasa ini tujuan untuk memperdayakan dunia. Kita lihat kenapakah Saudi dengan Yahudi sangat rapat. Kita ambil yang dikeluarkan oleh Jeneral Iran ini. Mereka mengatakan bahawa, tuan-tuan tahu tak, keluarga Saudi ini ialah keluarga Yahudi yang memeluk Islam. Kamu tahu tak, yang memusuhi, yang lawan Rasulullah dulu ialah keluarga bangsawan mereka. Bukan saya kata. Kita boleh teris, tuan, rupa-rupanya keluarga Saudi ini bukan orang Arab tulen. Mereka mengaku mereka kaum Bani Tamim, itu yang mereka sebut kepada orang Arab. Tetapi mereka lah keturunan Bani Qunufah, yang Rasulullah halau, tak terpecah macam mana mereka kembali semula ke Saudi, dan mereka menubuhkan negara Saudi Arabia
Al-Malakah Arabiyah Al-Saudiyah dengan pertolongan Yahudi. Itu sebablah mereka sangat rapat sampai sekarang. Kalau kita tak lihat sejarah asal ini, kita tidak boleh faham. Dan dia ada hubungan dengan projek Diaruna. Tuan-tuan, kita lihat juga siapakah yang dikaitkan dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Maafkan saya, tuan-tuan. Dia juga keturunan daripada keluarga yang sama, tetapi telah memeluk Islam. Dia daripada keluarga yang disebut sebagai Sabati Zewi. Dia adalah kumpulan Yahudi yang menentang Rasulullah, tetapi mereka memeluk Islam selesai. Bangsawan Saudi memeluk Islam, dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab masuk Islam, selesai. Kita tak kisah lagi. Tetapi mereka masih ada hubungan saudara. Mereka masih mengekalkan hubungan saudara mereka antara Yahudi dengan Saudi. Itu sebab mereka sangat rapat. Kita bagi ruang ta'azan kalau perlu. Ada, saya teruskan. Inilah sebab yang sebenarnya. Sampai hari ini Kerajaan Malakah Saudi Arabia masih menyembunyikan identiti mereka. Tetapi King Faisal sangat ikhlas. Kami keturunan Yahudi. Kami keturunan Yahudi, tapi kami berislam. Jadi kami satu saudara yang sama. King Faisal mengakui kami adalah bangsa Yahudi. Kami bukan daripada kaum Bani Tamim, sebagaimana yang tuan-tuan faham. Kata King Faisal. King Faisal sangat ikhlas. Dan dia dibunuh oleh anak saudaranya sebab dia menentang Yahudi. Bangsawan Saudi tidak boleh menentang Yahudi. Tetapi King Faisal telah menentang Yahudi dan akibatnya dia dibunuh oleh keluarganya sendiri. Dan tuan-tuan, inilah sejarah moden hari ini. Kata pemimpin mereka, dulu kita sama-sama tinggal di Madinah. 1400 tahun lepas, kita sama-sama tanam pokok tamar. Sekarang kami silakan kamu tanam balik pokok tamar. Pokok tamar, tanamlah di Madinah. Kami jemput kamu, wakil kami, ketua kami, daripada persatuan yang kami tubuhkan di London, dijemput ke Madinah untuk menanam pokok tamar jenis Anjua. Dan mereka datang pada 3-4 bulan lepas sebagai simbol untuk menanam pokok tamar yang pertama. Selepas terputusnya hubungan kita selama 1400 tahun, sekarang kita tahukan kembali kita satu saudara yang sama. Mereka berpelukan antara Saudi dan Yahudi, mereka bertautan sebab kita satu saudara yang sama. Kita daripada satu kaum yang sama, tapi kita berlain agama. Agama tidak memisahkan kita. Kita masih saudara yang sama. Mari kita kembali untuk sama-sama membina satu projek yang disebut Diaruna. Tuan-tuan sebati, inilah yang ditanam di Madinah. Di mana mereka tanam kita tak tahu. Namanya Rick Sofer, ketua mereka, sebagai simbol menanam pokok tamar dan diberikan penghormatan oleh bangsawan mereka, otoriti Saudi, untuk membenarkan orang pakai Islam masuk ke Madinah tanam pokok tamar. Simbol pokok tamar yang ditanam lepas telah menjadi milik Islam sekarang, sebagai simbolnya tanam kembali. Tuan-tuan, ketika kita haji lepas, ada 11 Mac lepas, kita dalam haji, pemerintah Yahudi ramai di Madinah. Yang pakai seluar pendek ramai. Yang pakai seluar pendek yang masuk dari Yahudi, tuan-tuan. Yang duduk ke dalam mas, yang tengok mas itu depan Masjid Nabawi itu orang Yahudi. Yang ketika kita solat mereka tengok mas, itu orang Yahudi. Dan ini ialah wakil mereka, pemerintah mereka yang sedang melakukan persediaan umat Islam untuk bertolak ke Mekah dan berterus untuk ke Padang Arafah. Rupa-rupanya di Padang Arafah mereka sudah penuh di Padang Arafah. Orang Yahudi sudah penuh di Arafah untuk berlaporan kepada negara mereka. Television Yahudi menyiarkan langsung apa yang berlaku di Arafah. Cukup malam, tuan-tuan. Kita kembali kepada bumi Diaruna yang mereka sebut bukan saja di Saudi, tetapi di Palestin, di Mesir, di Syria, di Iraq. Iraq telah hancur. Saddam Hussein dipersalahkan, dan sebahagian daripada Iraq mereka telah dapat kuasai. Mesir wakil mereka telah ada di sana. Saudi wakil mereka sudah ada. Syria sedang bertempur, dan Lebanon sedang bertempur. Jordan sudah dijinak oleh mereka. Jordan apabila Taliban ingin menolong Palestin, Jordan tidak benarkan untuk masuki tentera Taliban, sedangkan mereka bersepadan dengan Palestin. Tuan-tuan, ini ialah tempat yang ditekan hari ini.
Kita kenal kembali Palestin yang ketika kerajaan Osmaniyah, kawasan putih itu ialah kawasan yang diberikan ihsan oleh kerajaan Osmaniyah. Kamu orang Yahudi tinggal di situ. Di bawah Islam kamu akan diberikan hak yang sama. Tetapi orang numpang, tuan, dia tumpang kita, akhirnya kita yang tertinggal, terbuang. Daripada bumi Palestin, akhirnya pada tahun 12 yang tinggallah Gaza, jadi bom siang dan malam sekarang. Dan West Bank lebih mesra pada Yahudi. Oleh sebab itu yang mati di West Bank tidak ramai berbanding dengan apa yang berlaku di Gaza. Walaupun mereka juga menyuarakan suara yang sama seperti Gaza, tetapi dari segi sejarah mereka lebih rapat, patah lebih rapat berbanding Hamas dengan Yahudi. Dan kita lihat Morocco, negara satu persatu negara Arab telah mengiktiraf Israel. Morocco yang terakhir, subhanallah. Mesir, Sudan, Jordan, Bahrain, UAE lebih awal, dan Saudi. Walaupun dia yang merancang untuk mengiktiraf Israel, dia paling lewat. Dan mereka hampir semua negara Arab bersama dengan Israel. Mereka tidak bersama dengan Palestin. Tetapi rakyat mereka bersama Palestin. Rakyat dengan kerajaan Bupati berbeza. Saya ingat sama. Tak sama. Rakyat Saudi menyokong Palestin, tetapi Saudi tidak menyokong. Jordan, rakyat mereka sokong bersama Palestin, tapi kerajaan mereka belum pasti. UAE, Emirat Bersatu, kerajaan seresmi ialah menyokong Israel, tetapi rakyat mereka bersama dengan Palestin. Jangan kita samakan rakyat mereka dengan kerajaan mereka. Malaysia saya tak pasti. Mari kita kenang kembali peristiwa apabila Palestin yang telah dijual kepada keluarga Rothschild oleh Yahudi, oleh British ambil bumi ini dijual kepada keluarga Rothschild, dan seluruh bumi Palestin ini ialah hak Rothschild. Dalam peperangan 6 hari kita lihat bagaimanakah dahsyatnya kita. Masjid bahagian timur Jerusalem telah ditawan oleh mereka. Negara Arab yang ramai kalah di tangan Yahudi yang dibantu oleh negara besar. Dan kita lihat bukan saja Masjid Aqsa ditawan, tetapi Bukit Golan dalam Lebanon juga ditawan oleh Yahudi. Dan ini sebabnya Lebanon sekarang bersama begitu gigih menentang Yahudi untuk mengambil kembali bumi mereka, Golan Heights. Dan kita lihat gambar yang kita tak pernah dapat bayangkan. Dalam peristiwa di Yasir dalam tahun 1948, umat Islam dibunuh bergelepangan. Mereka tumpukan kanak-kanak. Sekarang pun apabila mereka berikan ruangan umat Islam untuk Gaza untuk keluar ke Rafah, mereka katakan ini jalan selamat untuk masuk ke Mesir, ke Sinai. Mereka bom dalam perjalanan. Mereka bom wanita dan kanak-kanak yang sedang melari daripada Gaza yang dibom hancur, dan mereka lakukan sebelum ini ketika tahun 1948 dan umat Islam bergelepangan. Dunia tidak pernah bersatu dengan kita. Dan kita lihat ini pemimpin mereka, Rabai Yahudi ini mengatakan bunuh umat Palestin ialah halal, bahkan kita dapat pahala macam kita bunuh cicak. Bunuh Islam Palestin lagi ramai, lagi banyak pahala kita dapat, lagi banyak taraf kita dalam syurga nanti, dalam heaven nanti kita akan dapat tempat yang tinggi Allah akan beri kalau bunuh Palestin. Dan ini sifat mereka, dan kita berdepan dengan orang seperti ini, tuan-tuan. The last straw, Perdana Menteri Israel mengisytiharkan Palestin tidak ada lagi. Yang kami akan bentuk ialah sebuah kerajaan yang bersatu padu. Kami isytiharkan pada pasal 1, yang dalam pasal 1, tuan. Seluruh negara Arab sudah bersama kami, maka tidak perlu lagi lah Palestin wujud. Palestin tidak perlu wujud lagi, sebab Saudi akan sokong kami, UAE telah sokong kami, Sudan sudah sokong kami, Mesir sudah sokong kami, Jordan telah sokong kami. Tidak ada lagi negara yang tidak sokong kami. Kami isytiharkan kepada dunia bahawa kami telah bersatu dan tidak ada yang menentang lagi. Inilah menyebabkan kita lihat tercetusnya peperangan yang besar ini. Palestin tidak ada lagi. Dalam peta dunia, Palestin hilang. Yang ada Israel. Ini nasib Islam hari ini, tuan-tuan, sebab projek Diaruna. Dan ketika Trump dulu
Dia mengatakan Jerusalem ialah pusat pemerintahan New World. New World ini daripada China sampailah ke Afrika. Itulah bumi kami. Sebab kami adalah the chosen people. Tuhan ciptakan Yahudi untuk memerintah dunia. Dan kami adalah bangsa terbaik dunia, kata mereka. Ditolong oleh Angkasa. Dan ketika Presiden Trump, dialah yang menjadikan Yahudi semakin kuat. Tuan-tuan, akhirnya kita lihat Masjid Al-Aqsa diceroboh. Siang dan malam, ketika kita merayakan bulan puasa, mereka menceroboh, mereka membakar masjid, mereka bom kita, mereka mengambil tanah-tanah umat Islam, lebih lagi di Syekh Jarrah akhir-akhir ini tahun lepas. Dan umat Islam yang sedang beribadah di Masjid Al-Aqsa diletakkan dengan racun, dengan gas beracun. Sebahagian mereka cedera, parah dan sebagainya. Ini gambar yang menyayat hati. Di kawasan Jerusalem, rumah orang Palestin yang ditinggalkan sebab dihalau oleh Yahudi telah diambil alih oleh orang Yahudi. Keluarga ini datang melawat rumah mereka. Mereka datang, mereka mengatakan kepada tuan yang baru duduk, ini rumah kami. Kata Yahudi, ini rumah kami. Saya yang buat ini, kata yang duduk atas kursi roda ini saya yang buat. Batu-batu ini saya yang susun. Kalau kamu nak rumah ini, kamu pergi minta dengan mahkamah Israel. Sebab saya diberi percuma oleh mahkamah Israel. Itu jawapan. Saya diberi mahkamah Israel memberi saya percuma. Saya tak kisah rumah siapa, tapi saya mendapat dengan legal. Kamu ialah penceroboh. Sekarang saya akan panggil polis Israel yang akan halau kamu. Cepat lagi, kalau tidak saya panggil polis Israel. Itu nasib Islam. Rumahnya mereka, pohon taman mereka, pohon zaitun mereka tanam, semuanya telah dihancurkan oleh penjajah ini, tuan-tuan. Pokok olive, orang Yahudi sangat benci dengan pokok olive, dengan pokok zaitun. Kenapa tak tahu? Mereka sangat benci dengan pokok zaitun sebab zaitun simbol Palestin. Tapi mereka membakar di tanaman di Bethlehem banyak pokok zaitun yang dipunyai orang Islam. Walaupun rumah-rumahnya ditinggal oleh orang Yahudi, tapi tanahnya masih dipunyai orang Islam. Dan mereka membakar pokok-pokok zaitun ini. Dan tuan-tuan, akhir sekali mereka mencadangkan untuk meruntuhkan Masjid Al-Aqsa. Mereka ingin meruntuhkan tahun lepas. Tahun lepas bila tahun terakhir Masjid Al-Aqsa mesti dirobohkan. Sebab mereka sudah bina sebuah sinagog di bawah Dome al-Aqsa ini. Di bawah mereka ada satu kawasan besar, di bawah telah dibina sinagog untuk Islam, untuk orang Yahudi, yang bakal menjadi tempat baru menggantikan New York sebagai pusat New World Order. Sekarang New York menjadi pusat New World Order. Sekarang mereka kembali ke Palestin, dan tempat itulah di bawah Dome al-Aqsa. Tuan-tuan, tahun lepas ketika kita menyambut hari raya pada tahun 2022, mereka bawa jentolak yang besar untuk hancurkan Masjid Al-Aqsa. Dan Hamas memberikan ultimatum, kamu untuk Masjid Al-Aqsa, kami akan jadi kalang ganti dan kami akan hancur seluruh sinagog di Palestin, dan kami akan istilahkan perang pada kamu. Kami akan istilahkan perang sekiranya kamu mengusir Masjid Al-Aqsa. Dan mereka menceroboh selepas Hamas memberi amaran dan disahkan perang. Perang disahkan sebab mereka ingin menghancurkan Masjid Al-Aqsa. Ini Masjid Al-Aqsa, tuan-tuan. Semalam saya sebut di Sungai Masjid. Ini adalah peta Masjid Al-Aqsa. Jangan kita keliru, ini adalah Haram Aqsa. Tetapi Masjid Kiblat ialah Masjid Al-Aqsa yang kita masuk itu ialah yang bobongnya yang hitam. Yang bobong kuning ini bukan Masjid Al-Aqsa, tetapi dia berada dalam kompleks Al-Aqsa. Dan Masjid Kiblat, Haid Al-Burak ataupun dinding di sebelah barat ini yang mereka gunakan untuk ibadah mereka, mereka katakan semuanya didirikan di atas apa yang mereka sebut sebagai Solomon Temple. Dan Masjid Al-Aqsa harus diruntuhkan, dan kita harus bina dengan Data Temple ataupun mereka sebut sebagai Solomon Temple. Takkanlah Nabi Sulaiman bina temple, tak mungkin. Dalam hadis-hadis yang banyak, Nabi Sulaiman membina Masjid Al-Aqsa. Yang dibina oleh masjid dan Nabi Sulaiman AS ialah Masjid Al-Aqsa, di atas wasiat daripada ayandanya Nabi Daud AS. Nabi Daud AS tidak sempat membina Masjid Al-Aqsa, dan diwasiatkan kepada ayandanya Nabi Sulaiman AS supaya membina Masjid Al-Aqsa di tempat yang sama.
Tiba-tiba mereka katakan ini adalah temple Solomon. Bohong sebab bohongnya. Dan di atas bohong inilah mereka ingin hancurkan Masjid Al-Aqsa. Tuan-tuan semati. Mereka ingin gantikan dengan bangunan ini. Mereka katakan seluruh kawasan ini ialah kawasan asalnya ialah tempat yang dibina oleh Nabi kami, Nabi Sulaiman. Mereka sebut Solomon. Dan di sini ialah Solomon Temple. Dan sekarang lembu telah lahir. Mereka mengatakan lembu merah telah lahir di Amerika, telah lahir di Israel, telah lahir di Palestin. Maka tahun ini, tahun ini, tahun lepas, bangunan ini harus dibina, tidak boleh lewat lagi. Bangunan ini mesti dibina dan kita akan bina tahun ini. Mereka akan runtuhkan Masjid Al-Aqsa tahun ini. Itulah sebabnya diisahkan perang oleh Hamas. Sebab mereka ingin meruntuhkan Masjid Al-Aqsa. Dan mereka mengatakan West Wall ini atau mereka sebut Wailing Wall di tempat yang kita panggil dinding haid borok tadi ialah tempat sempadan bangunan yang mereka katakan. Dan mereka menggali di bawahnya supaya diruntuh dengan cepat. Dan Hamas memberi amaran kepada mereka, kamu sentuh Masjid Al-Aqsa, kami istah perang. Kami istah perang apabila kamu sentuh Masjid Al-Aqsa. Dan mereka sengaja sentuh Masjid Al-Aqsa supaya Palestin serang, dan mereka bertunjuk pada dunia Palestin yang jahat yang serang kami. Yang mereka serang selama 75 tahun mereka diam. Yang sekarang apabila Masjid Al-Aqsa yang dilakukan untuk diroboh tahun ini, maka Palestin terpaksa mengisahkan perang. Mereka mengatakan tengok jahat Hamas, mereka serang kami. Terbalik sama sekali dengan apa yang kita terima daripada sejarah awal. Maka Tupan Al-Aqsa diistilahkan. Inilah perjuangan hidup mati kami. Dan kita lihat bagaimanakah kami turun untuk mati, kami turun untuk syahid. Ad-nasr atau syahadah, kemenangan ataupun syahid, itu saja pilihan kami. Kami tidak pilihan ketiga. Kami turun menang ataupun kami syahid. Pemuda Palestin mati di medan tempur, pemuda Malaysia mati di jalan raya. Kita lihat pemuda Palestin, mereka ditrain untuk mati syahid. Pemuda kita mati di jalan yang lurus, di highway, mereka speeding. Itu beza antara kita dan Palestin. Mari kita ambil intibar. Dan ini ucapan diberikan oleh pemimpin Palestin sebelum disahkan perang. Dia kata Al-Masjid Al-Aqsa fi hadran hakiki waladaina amamat mu'akkadah bi'annana al-ihtilal yuhilu farad as-siyadah al-kamilah ila al-masjid. Itu ucapan yang disebut oleh Ismail Hanajih. Apa dia kata? Intelijen kami mendapat berita bahawa Yahudi akan menguasai sepenuhnya Masjid Al-Aqsa tahun ini. Mereka akan meruntuh kata ini dan mereka akan bina dengan bangunan yang kita sebutkan tadi. Bina ini. Dan kami tidak ada pilihan, kami tak ada masa dan kami harus istiqah perang sekarang. Sepatutnya seluruh negara Islam bersama kami pertahankan Masjid Al-Aqsa, bukan kami punya, tetapi Masjid Al-Aqsa ialah kiblat Islam yang pertama. Kenapa kamu Malaysia tidak bersama kami lagi? Ya, kita hantar kemanusiaan, tentera kita pergi untuk mengawal keamanan, bukan untuk perang. Yang kami maksudkan adalah untuk kami berperang bersama kami, bukan hanya memerhati. Itu disebut oleh mereka. Dan tuan-tuan, peperangan telah tidak dapat dielakkan lagi. Pertahankan Masjid Al-Aqsa. Itu sebab mereka sebut Tufan Al-Aqsa. Tufan itu dalam bahasa Inggeris typhoon, tapi ada akhbar Malaysia sebut banjir supaya rendahkan perjuangan ini. Tufan Al-Aqsa maksudnya typhoon Al-Aqsa. Sekurang-kurangnya kita terjemah dengan badai, sekurang-kurangnya, bukan dengan banjir, bukan dengan flood, tapi semua akhbar barat sebut flood supaya rendahkan perjuangan ini. Tiba-tiba Allah takdirkan flood laku di Tel Aviv ini. Mereka permainkan perjuangan kita. Tiba-tiba datang ribuh yang sangat dahsyat di Tel Aviv yang mereka menangguhkan serangan mereka ke atas Gaza pada hari ini. Tuan-tuan sekalian, Tufan Al-Aqsa ialah satu kegagalan kononnya. Intelijen Yahudi tidak dapat kesan. Rupa-rupanya mereka biarkan. Mereka biarkan umat Islam menyerang mereka untuk tuduh bahawa Islam jahat. Sebagaimana mereka lakukan kepada Iraq yang lepas. Mereka ingin ambil Kuwait, tetapi Saddam mendahulunya dan dia tuduh bahawa Iraq menyerang Kuwait dan menggunakan bahasa itu untuk hancurkan Iraq. Hancurlah, Arab telah hancur. Mereka menggunakan bahasa satu untuk hancurkan
seluruh musuh mereka, termasuk Afghanistan. Di Syria, Palestin, mereka menggunakan kaedah yang sama, mereka menggunakan rumus yang sama, dan mereka berhak pertahankan diri mereka kononnya. Dan mereka hancurkan Gaza kita. Dalam perjuangan hari permulaan, mereka biarkan kita masuk, seolah mereka tidak mengetahui inilah satu peperangan. Mereka nak tunjuk kepada dunia bahawa kita jahat. Selepas 75 tahun, mereka telah menzalimi kita, dan sekarang mereka biarkan kita melakukan. Dan mereka isytiharkan Islam telah menceroboh dan melakukan kekerasan. Itu tujuan mereka, dan ini memberikan hak kepada mereka untuk hancurkan seluruh Gaza, tuan-tuan. Tetapi sebelum mereka hancurkan Gaza, Gaza berjaya kepada beberapa kawasan, dan mereka telah masuk ke depan begitu jauh, dan peperangan tidak dapat dielakkan lagi. Tetapi kita lihat Ben Gurion, siapa Ben Gurion, tuan-tuan? Airport Ben Gurion ini ialah, Ben Gurion inilah Perdana Menteri Yahudi yang pertama yang memberikan wang yang banyak pada Saudi untuk hancurkan Islam. Wang yang digunakan oleh kerajaan Saudi untuk hancurkan Islam daripada orang ini, Ben Gurion. Tuan-tuan baca sejarah umat Islam, jangan baca sejarah tulis dalam bahasa Inggeris. Tuan-tuan akan tak temu sejarah ini. Dan wang yang banyak inilah akhirnya kerajaan Islam Osmaniyah jatuh. Makkah dan Madinah mereka yang ambil. Ketika Osmaniyah, tuan-tuan, seluruh umat Islam dibenarkan dan kita digalakkan untuk ke Mekah tanpa ada sebarang visa, sebab Mekah Madinah bumi kita. Ramai ulama kita yang mustautin di Mekah, Syekh Dabatani, Syekh Ahmad Batani, Syekh Muhammad Syah Al-Banjari, dan ramai lagi. Mekah bumi kita. Tetapi bila kerajaan yang dibantu oleh Yahudi ini memenangi ke atas Mekah, dan kerajaan ini bernama Malakah Arabiyah Saudiyah sekarang, mereka kata ini bumi kami. Siapa nak datang Mekah, Madinah mesti minta izin kepada kami. Kalau kami tak bagi, tak boleh masuk. Sedangkan sebelum ini ialah bumi kita. Sekarang rupanya kita sewa rumah kita sendiri. Dan ingat nama Ben Gurion yang mula-mula yang dihancurkan oleh Hamas ialah orang yang bertanggungjawab menjatuhkan kerajaan Osmaniyah. Dan itu nasib kita semasa dulu. Kematian dan yang cedera sangat ramai. Ini data 2 hari 3 hari lepas. Hari ini bertambah sedang ramai. Sama ada di pihak kita atau pihak mereka. Dan kita lihat Sukut Tel Aviv Biyadil Muqawamah. Dalam berita Melayu, dalam berita Islam, Tel Aviv telah jatuh ke tangan Muqawamah. Tetapi Gaza hancur sepenuhnya. Seolah Allah terbalikkan, Gaza dikuasai oleh Yahudi, Tel Aviv dikuasai oleh Muslim. Seolah-olah. Itulah berita yang setakat 2 hari lepas. Dan apa yang berlaku ialah Israel terpaksa minta tolong daripada seluruh dunia, termasuk China, termasuk Singapura, termasuk India, merayu supaya segera ke Timur Tengah dan membantu Israel. Tuhan Al-Aqsa Israel tak terlebur rahmah. Mereka minta bantuan segera seluruh dunia, NATO segera sampai, dan seluruh negara Eropah bersatu bersama Israel. Tetapi ada negara Islam bersama Israel. Sayang tuan-tuan. Dalam konteks ini, Amerika hantar kapal besar mereka, kapal nuklear mereka, gunakan bahan api mereka nuklear yang berlega di laut bersama ini, yang pernah datang ke Selat Malaka semasa dulu. Kita bimbang dia singgah di Kelang, kita sangat bimbang. Tetapi tak tahu singgah tidak. Tetapi sekarang berada di tepi Palestin, dan peperangan yang besar mungkin dijangkakan. Tufan Aqsa fi ijtima' wazara difa' an-NATO. NATO bersama Yahudi, tuan-tuan. NATO isytiharkan kami hidup mati kami bersama Israel. Itu sebab kita lihat sangat dahsyat apa yang berlaku di Palestin hari ini. Seluruh dunia al-kufar dan tauhidah, orang kafir bila berdepan Islam mereka boleh bersatu mengembalikan peperangan azab yang berlaku ketika zaman Rasulullah. Dan kita dapat saksikan benar-benar seluruh orang kafir bersatu untuk menghancurkan Palestin. Dan tuan-tuan lihat di sini, kemusnahan tidak dapat kita jangka lagi. At-Tairah Israeliyah Tolqa Qanabil Inarul Faqal Hudud Asyarqiyah Al-Gaza. Ini berita 3 hari lepas, mereka telah hancurkan Gaza. Mereka bagi amaran yang tak nasabah 24 jam keluar daripada Gaza. Orang Malaysia sebut Gaza, yang sebenarnya Gaza. Nama apa salah kita sebut?
dan orang Islam lari ke Lalu Bintu Rafah, masuk ke Sinai, mereka bom di Sinai. Itu nasib kita, tuan-tuan. Dan masjid kita hancur. Ini masjid Malaysia yang dibina oleh orang Malaysia di Gaza telah hancur. Takkah kita merasakan sesuatu? Ini kebanyakan kita, kebanyakan Islam seluruhnya. Dan inilah yang dapat kita gambarkan. Mereka dan Gaza mengatakan, pejuang Islam mengatakan, sekiranya kamu membedil orang civilian, kami akan membunuh tawanan kami. Tetapi mereka telah membedil. Mereka tak pernah hirau dengan amaran diberikan oleh umat Islam. Alhamdulillah, ketika seluruh orang kafir bersama dengan Israel, Iran menyatakan pertama kali, kami bersama dengan Palestin. Dia Syiah, tuan-tuan, dia ada Syiah. Tetapi nampaknya dia yang menolong Palestin yang Sunni. Dia menunjukkan komitmen yang pertama. Dan kami akan hantar Hizbullah, wakil kami di Lebanon. Lebanon sekarang sedang berperang dengan Israel. Dan sekarang Israel mempunyai dua musuh, satu di bawah, satu di atas, dan satu lagi yang sedang ada tiga peperangan yang sedang dicetus sekarang. Dan Israel tidak sehebat mana. Hizbullah telah menghancurkan pusat hari ini, tetapi berita hari ini menghancurkan pusat tentera di kawasan bersama dengan Lebanon. Tawanan-tawanan, tengoklah berita Islam, jangan tengok berita Barat. Berita Barat sangat banyak propaganda hari ini, tuan-tuan. Banyak sangat propaganda. Jangan baca berita dalam bahasa Inggris, jangan sama sekali. Bacalah dalam bahasa Arab. Tapi sayang oleh Malaysia tak tahu bahasa Arab. Memalukan. Dan kita lihat Taliban mengatakan, beri peluang pada kami untuk sampai. Beri peluang pada kami untuk sampai, dan Syria telah berikan ruangan. Lebanon memberikan ruangan, tetapi Jordan tidak berikan ruangan. Secara resminya Jordan tidak berikan kebenaran, tetapi secara sulitnya barangkali takkan mereka sanggup naik saudara mereka dikepung oleh Yahudi. Hizbullah dan kata Israel, kalaulah kamu terlibat, kamu akan jadi Stone Age, ataupun kamu akan menjadi padang jarak padang terkukur. Barangkali itulah kata dia. Tetapi sekarang Hizbullah telah bom kawasan-kawasan kepentingan Israel di sempadan mereka, dan Israel menjerit akhirnya. Israel menjerit. Kita berdoa supaya kita sama-sama dapat menyaksikan kemenangan pada Islam. Dan ini ketua Taliban yang berucap di Kabul, kami baru saja menang dengan Amerika. Amerika tidak kuat. Amerika pengecut. Tenteranya banyak, senjatanya banyak, mereka kalah dengan kami yang sebahagian tentera kami tak ada kasut. Yang kami guna senjata yang lama, itu pun mereka tidak boleh tertahan. Kami halau mereka keluar dan beri peluang untuk kami berjuang melawan mereka sekali lagi. Seperti kata pemimpin Taliban, kita sangat memburukkan Taliban sebab rupa-rupanya dialah yang menjadi kalangkati kepada pejuang Islam. Kita di Indonesia, kita berdoa banyak-banyak. Kita lihat, inilah yang saya berkata tadi, Putin memberikan harapan kepada Islam. Kami akan, sekiranya Amerika terlibat secara langsung, kami akan hantar wakil kami daripada Chechnya. Dan Presiden Chechnya, Ramzan Kadyrov telah bersedia. Tentera kami semua berjanggut, dan setiap kami setiap hari berzikir. Kami berzikir setiap masa, dan tentera kami tidak ada yang boleh miss solat subuh berjemaah. Dan presiden mereka yang berjanggut datang, Ramzan Kadyrov, saya diberitahu oleh orang Chechen, dia berzikir berselawat 1 juta sehari. Orang Malaysia 10 kali untuk berzikir selawat berbagai payah. Tetapi tentera Chechen mesti berzikir setiap hari. Sebab perjuangan bukan hanya dengan senjata, tetapi dengan kejiwaan tinggi. Itulah yang disebut oleh pemimpin mereka. Aljazair akhir sekali. Aljazair mengatakan kami bersama dengan Al-Muqawamah, kami bersama dengan Palestin. Dan Algeria yang kita tak sangka dia telah isytiharkan hari ini bahawa kami akan bersama dengan Palestin. 5 negara Islam telah menunjukkan bersama dengan Palestin. Rusia mengatakan kami bersama dengan Korea Utara telah berbincang. Kami akan terlibat dalam peperangan ini sekiranya Amerika terlibat. Kami tidak dapat menahan kami bersama Korea Utara akan bersama dengan Palestin sekiranya Amerika terlibat secara langsung.
berita dalam bahasa Inggris barangkali tidak keluar seperti itu. Tuan-tuan baca dalam bahasa Arab. Dalam konteks ini kita lihat apa yang dicadangkan oleh Rusia, barangkali orang Palestin tidak setuju. Mereka ingin kembalikan Palestin pada sepadan 1967. Bumi Palestin direbut, kemudian ada sepadan 1967, dan itulah yang dicadangkan oleh Rusia. Tentulah pejuang Palestin tidak akan menerima. Tuan-tuan, dunia terbagi dua. Dunia terbagi dua sekarang. Satu, puak biru, NATO, Amerika, Eropa, Yahudi, menentang umat Islam yang hanya ada 5 buah negara. Yang lain tidak berbunyi lagi. Yang lain semua silent. Yang menyatakan persetujuan untuk menentang biru hanya 5 buah negara. Itulah nasib umat Islam hari ini. Kita ingin menentang musuh Allah, tetapi umat Islam sendiri kadang-kadang tidak bersama kita. Inilah suasana yang kita hadapi. Dari segi kekuatan kita lihat tidak dapat kita tandingi, tetapi Allah akan memberikan kemenangan kepada mereka yang berjuang dengan ikhlas. Tuan-tuan sekalian, kita lihat apa yang berlaku sekarang. Hari yang ke-9, hari yang ke-9. Hari yang ke-9 ini menjanjikan sesuatu yang indah pada kita. Walaupun Gaza hari ini hancur sehancurnya, gambar yang kami terima daripada berita yang kami percaya telah hancur, dan Tel Aviv telah diserang oleh ribut yang sangat dahsyat, sehingga mereka tidak dapat tumpuan mereka untuk ke Gaza sepenuhnya. Barangkali mereka masuk, tapi mereka tidak boleh berikan tumpuan sepenuhnya, sebab di Tel Aviv telah mengalami malapetaka yang besar ini. Dan Allah menyatakan dalam surah Al-Hash, A'udzubillahi la yuqatilukum jami'an illa bi qur'an musatin, la yuqatilukum jami'an illa bi qur'an musatin aw miwaru judur ba'sum bainahum syadid wa tahsabun jami'an wa qurhum syatta dzalika hukum la yaqilun. Allah beritahu kita rahsia kelemahan orang Yahudi, dan mereka tidak akan perangi kamu secara sepenuhnya illa bi qur'an muhasatin, kecuali di belakang kubu. Mereka tak berani berdepan kamu, dan inilah memberikan kekuatan pada Yahudi, daripada Gaza. Bangunan telah hancur. Bila mereka masuk ke Gaza, mereka mesti berdepan. Tetapi Allah mengatakan mereka tak akan berani berdepan. La yuqatilunakum jami'an illa bi qur'an muhasatin. Mereka akan duduk di bawah balik bangunan. Mereka akan berperang dari kubu. Dan Allah mengatakan au min wara'i judur, akan belakang dinding. Dan mereka bina dinding untuk mereka berlindung ketika peperangan. Mereka penakut. Dan Allah mengatakan ba'suhum bainahum syadid, mereka ada teknologi yang hebat, kekuatan mereka hebat. Tahsabuhum jami'an, kamu sangka mereka bersatu. Wa qulubuhum syatta, sedangkan jiwa mereka berpecah belah. Mereka penakut. Zalika hukum la yaqilun, sebab mereka lah kaum yang tidak berangkat. Allah beri rahsia, mereka ialah kaum yang sangat pengecut. Mereka tidak akan menentang Gaza secara berdepan, dan kita akan saksikan apakah benar yang kita sebutkan demikian, sebab Allah katakan mereka tidak akan berdepan dengan Islam secara berdepan. Mereka akan berlindung di balik dinding ataupun dari kubu. Mereka tidak berani. Benar yang berlaku. Mereka tunjuk perasaan, mereka tidak pergi ke Gaza, sebab pergi ke Gaza menjadi tempat neraka bagi mereka. Sebab Gaza telah bersedia, walaupun bangunan telah hancur, tetapi perjuangan mereka tidak pernah hancur. Tuan-tuan, dalam hadis Muslim menggambarkan Islam akan menang. Dalam hadis ini Rasulullah menggambarkan la taqwa hatta taqatul muslimun al-yahud fa yaqulhum al-muslim hatta yahtabi al-yahud min wara' al-hajar was-sajar fa yaqul hajar was-sajar ya muslim ya Abdullah hadza yahudi khalfi fa taqtuluhu illa warqat fa innahu min satil yahud atau kama qala. Dalam hadis yang dibawakan oleh Abu Hurairah, Rasulullah bersabda tidak berlaku hari kiamat sehinggalah orang muslim akan memerangi orang Yahudi. Baiklah asalamun hatta yaqtabi al-yahud. Peperangan ini berakhir dengan kemenangan Islam. Janji Rasulullah, kita akan menang. Hatta yaqtabi al-yahud min wara' al-hajar was-sajar, sehingga mereka lari bertebaran. Mereka akan berselindung di balik batu ataupun kayu, di balik batu ataupun pokok. Fayaqul hajar as-sajar, pohon dan hajar ataupun batu akan bercakap, ya muslim, wahai muslim, ya Abdullah, wahai hamba, haza Yahudi khalfi, di belakang saya ada Yahudi, faqtulhu, datang bunuh dia di belakang saya. Illa warqat, kecuali pokok warqat, fainahu min satil yahud,
Sebab pokok warqat tidak akan bercakap, dia akan menyembunyikan Yahudi dan mukjizat Allah. Mereka sedang menanam pokok warqat di seluruh Israel. Mereka menanam pokok warqat di seluruh Israel. Ini pokok warqat. Buah dia macam tomato. Ini ditanam oleh Yahudi. Ini pokok warqat. Kenapa mereka tanam pokok warqat? Apakah mereka percaya hadir Rasulullah? Mereka tak percaya. Tetapi bila misal yang diraca oleh Hamas jatuh ke bangunan, sebahagian daripada bangunan runtuh, ada orang cedera. Tetapi bila roket ini jatuh dalam pokok warqat, dia tak meletup. Bila jatuh dalam pokok warqat tak meletup. Berkali-kali mereka tengok. Mereka buat kesimpulan pokok warqat boleh menyelamatkan mereka. Mereka adakan kempen untuk menanam pokok warqat. Benar-benar mukjizat Allah. Mukjizat Allah bahawa mereka akan berlindung di bawah pokok warqat akhir zaman. Sekarang pokok warqat telah ditanam, peperangan sedang berlaku, dan sekali kita lihatnya kita banyak yang cedera, tetapi akhir sekali perjuangan ini akan memberikan sinar Islam sebagaimana janjikan oleh Rasulullah dalam hadis yang mulia tadi. Dan Allah memberikan cerita yang cukup indah untuk kita kenal sebagaimana itu. Dalam surah Isra Allah menceritakan auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qadayna ila bani Israil fil kitab la tufsiduna fil ardi marratayn wa ta'lunna 'uluwan kabira. Wa idza ja'a awadu ulama ba'athna bikum ibadan lana uli ba'sin syadidin. Fajasu fil ardi wa kana mahula. Dan kami telah tetapkan kepada Bani Israil dalam kitab Taurat benar-benar mereka akan melakukan kemusnahan total selama 2 kali, dan mereka akan melakukan dengan kemusnahan yang melampau. Dan apabila janji kami pertama telah tiba, kami utuskan hamba kami uli ba'sin syadidin, dan mereka mempunyai kekuatan yang hebat. Fajasu khilal diyar, mereka masuk dalam kampung-kampung orang Yahudi dan mereka membunuh mereka dan menawan mereka. Wa kana ma'dan maf'ula, dan janji Allah pasti akan berlaku. Ahli tafsir mengatakan ketika mereka telah melampau batas, mereka membunuh para anbiya, jadi utusan mereka, Allah utuskan Raja Bukhnasar untuk hancurkan mereka. Mereka dihancurkan, Masjid Aqsa dihancurkan. Maka Allah mengatakan tsumma lakum al-qarratanihim wa adakum bi amri wa bani wa ja'alakum asanafira. Kemudian kami kembalikan kali kedua, dan kami berikan kamu harta yang banyak dan anak pinak yang ramai, wa ja'alakum asanafira, dan kamu menjadi kumpulan yang sangat ramai. Ini berlaku ketika zaman Nabi Dawud AS. In ahsantum ahsantum li anfusikum, sekiranya kamu melakukan kebaikan, kamu melakukan kebaikan dari kamu. Wa in ahsantum falaha, sekiranya kamu melakukan kejahatan, maka dia timpul dari kamu sendiri. Dan para tafsir ada yang mengatakan ini sedang berlaku sekarang. Dan Allah mengatakan in ahsantum ahsantum li anfusikum, kalau kamu melakukan kebaikan, kebaikan dapat pada kamu. Tetapi wa in ahsantum falaha, sekiranya kamu melakukan keburukan, dia kembali pada kamu. Dan fa iza ja'alul akhirah dia su'u wujuhakum wal yadkhul masjid kama dakhulu al-martin awal martin wal yabadu ma'al tadbir. Dan Allah janji mereka akan masuk kembali kepada Masjid Aqsa, dan mereka masuk dengan kemusnahan sebagaimana mereka masuk pada awal dulu, dan mereka lakukan kemusnahan yang total. Asar hukum al-hukum in antum wa jannah jahannam kafirin hasira. Dan kisah yang Allah ceritakan barangkali dia merujuk kepada peristiwa yang lampau. Barangkali wallahu a'lam apakah dia merujuk kepada kemusnahan yang dilakukan oleh Yahudi sejak daripada tahun 75 tahun lepas. Dan itulah barangkali sebagai peringatan kita untuk kita sama. Kita harap kita berdoa untuk perjuangan seluruhnya. Allahumma inna nad'uka bi nuhuri andina wa na'udzu min syurrina Allahumma badil syamlahum wa qul jamahum wa shaddid kalimatuhum wa zilzal lahum wa saddid anihim qalban min giladik ya qahar ya jabbar ya muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma munzil kitab wa yal majram as-sahaba wa ya hazimul hazaba ihzihum wa sunna alaihim wa sallallahu alaihim. Dan wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih.